Okay guys, so hari ini kita nak bercerita sedikit pasal kolesterol. Okay, apa itu kolesterol? Apa yang menyebabkan kolesterol? Apa senaman yang boleh menurunkan kolesterol? Dan apa makanan yang boleh menurunkan kolesterol? Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal cara-cara menurunkan kolesterol. Okay, so sebenarnya apa itu kolesterol? Okay, kolesterol ni terbahagi kepada dua, iaitu LDL dan HDL. HDL ni kolesterol baik dan LDL ni kolesterol jahat. Okay, lemak baik, lemak jahat. Okay, tapi bila lemak jahat ni tinggi dalam badan, dia akan mendatangkan mudarat kepada tubuh badan kita. Okey, antaranya adalah darah tinggi. Okey, darah tinggi. So hari ni aku nak share beberapa cara untuk menurunkan kolesterol. Okey. So, percaya tak percayanya, aku sendiri pernah kena kolesterol tinggi dalam badan dan hampir melekat darah tinggi. Okey, kan macam tak percaya kan. Main bina badan, main macam apa orang kata, badan nampak sado tapi hampir kena penyakit darah tinggi. Okey, so yang pertamanya aku kena penyakit darah tinggi ni sebabkan keturunan. Okey, sebabkan keturunan. Yang keduanya, aku mungkin terlepas pandang beberapa makanan dan cara menurunkan kolesterol yang betul beberapa tahun yang dulu. Okay, so hari ni aku tak nak kawan-kawan atau sesiapa saja terkena macam aku, sebab kolesterol ni akan menyebabkan darah tinggi. Tapi bila darah tinggi ni biasanya susah nak turun. Okay, kalau dah kena sampai 200 lebih tu tekanan, kalau dah kena susah dah nak reverse. Okay, so apa yang korang perlu buat adalah korang kena beli device ni. Okay, device untuk cek tekanan darah tinggi. So kalau boleh setiap rumah kena ada benda ni. Okay, sangat penting. Okay, tolong kawal kita punya tekanan darah tinggi kita. Sebab tekanan darah tinggi kita ni kalau tak dikawal akan sebabkan stroke lah, akan sebabkan jantung. Okay, sakit jantung. Okay, so benda ni korang beli jenama Omron. Kalau boleh jenama Omron lah. Bajet lebih sikit lah, mungkin dalam, kalau tak silap aku dalam 140 ke waktu beli dulu. So macam ni antara grade yang dipakai oleh hospital, kebanyakan hospital dan klinik-klinik. Okay, berbalik pada topik kita yang tadi, makanan dan cara untuk menurunkan kolesterol. Okay, macam aku dulu, aku pernah kena kolesterol sampai 7 dan 8 kot, lebih kurang macam tu. Tinggi lah. Okay, tapi disebabkan aku jumpa orang yang betul, aku sempat recover. Okay, sebab waktu tu tekanan darah aku pernah sampai ke 170, 160 lah macam tu. Terkejut dekat aku kan, macam kenapa boleh kena kan? Sebab kita exercise hari-hari kot kan, exercise hari-hari gila babi punya. Okey, macam mana boleh kena? Okey, so nak tak nak aku terpaksa percaya, sebab bila kita ada penyakit keturunan ni, kita dah dapat beberapa poin besar dah. Okey, kalau kita ada keturunan, contohnya ayah ke mak kita ada sakit jantung, dia akan terjadi macam kita punya badan ni akan mengeluarkan kolesterol LDL tu lebih sikit lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, tu tak belum kita kira daripada makanan-makanan luar yang kita makan. Bayangkan kalau kita tak perasan yang kita ni memang badan dah mengeluarkan kolesterol jahat tu lebih, lepas tu kita pergi makan makanan yang tak bagus macam sop gearbox lah, kita makan makanan-makanan fast food, tu akan lagi menyebabkan dia beranak pinak dalam badan kita. Okay, so hari ini kita nak membincangkan pasal cara turun kolesterol melalui senaman dan beberapa makanan. Okey, ini yang dah aku amalkan dulu dan yes, alhamdulillah turun. Kolesterol tu turun dan tekanan darah tinggi tu pun turun. Okey, melalui makanan yang aku akan bagi tahunya kejap lagi. Okey. Macam korang semua yang dekat rumah ni, so aku sarankan korang pergilah buat blood test, pergi ke farmasi ke, pergi ke hospital ke. So macam aku sendiri, aku dah pergi ke IJN. Okay, aku pergi IJN private dengan kos pendaftaran masa tu lebih kurang dalam RM500. Okay, RM500. Korang boleh call dia punya hotline, call kata okay, saya nak buat pemeriksaan full body check up untuk jantung, untuk darah. Okay, sebab korang akan tahu dia punya result dia hari tu juga. Okay, so kalau
Kalau ada bajet, pergilah IJN. So memang bagus dekat IJN tu. Layanan pun of course lah memang first class sebab dia IJN private kan. Okay. So kalau macam misalnya kita kurang bajet, so sebab sebelum pada tu pun aku buat macam ni juga. Aku pergi ke farmasi, okay. Pergi farmasi, bagi tahu dengan diorang tu yang kerja situ, cakap saya nak buat lipid profile. Okay, nak buat lipid profile. Saya nak check saya punya LDL, HDL dengan triglyceride. Okay, saya nak check. Kalau tak silap aku, waktu tu aku pergi dekat farmasi dekat tempat aku ni lah. RM28. Okay, RM28. Korang akan dapat dalam masa 5 minit lah, lebih kurang macam tu. Okay. So memang kurang tepat kalau kita buat dekat farmasi ni, tapi at least kita dah dapat dia punya, macam mana orang kata, dia macam agak-agak lah. Kita boleh tahulah macam tinggi ke, rendah ke. Okay. So macam aku sendiri dah test antara farmasi dengan IJN punya macam, of course lah dia tak tepat dengan macam IJN ni, tapi dia macam ada ralat lah sikit, tapi boleh kita jadikan indikator. Masih boleh digunakan. Yes, masih boleh digunakan. Okay, daripada kita tak tahu langsung, tiba-tiba kita check esok darah dah 200, tiba-tiba kita check kolesterol, tiba-tiba dah 10, dah 12 lah. Jangan tiba-tiba macam tu, boleh tiba-tiba kena stroke pula kan. Okay, jangan macam tu. Okay, kita berbalik pada makanan yang aku nak sebutkan tadi. So antaranya adalah ini, aku makan fish oil. Okay, fish oil 1000 mg daripada jenama Cordel ni. Okay, ni lama juga aku amalkan ni. Sebab yang makanan-makanan yang aku sebut ni semua aku dah try, aku dah makan sendiri, aku dah buat blood test, aku tengok berkesan ke tidak. Okey, aku nak tengok, aku pantau tengok darah tinggi aku turun atau tidak. Okey, so ni dah fish oil. Okey, fish oil ni antara golongan superfood. Okey, superfood. Dia memang banyak manfaat dia untuk joint kita, untuk mata kita, untuk mengelakkan kita daripada kena serangan sakit jantung. Okey, sebab dia menurunkan kita punya LDL, okey, dan triglyceride. Okey, minyak ikan, yes, sangat baik. Sebab aku jumpa doktor kata dia sarankan dekat aku lah, kalau dekat korang kena jumpa sendirilah, tanya, sebab aku kena makan sehari dalam 3 ke 4 biji, so aku kena ambil dalam 3000 mg lah satu hari. Okay, fish oil korang boleh cari dekat farmasi. Alright, okay, seterusnya adalah sepatutnya kita kena makan buah-buahan kan, buah-buahan serat. Kalau macam buah-buahan yang menurunkan kolesterolnya, antaranya adalah buah avocado. Okey, betul tak? Buah avocado. Okey, so macam aku sendiri, aku macam susah lah nak makan yang raw punya ni lah. Dah lah susah cari pula tu kan, kalau sebiji mahal pula tu kan. So aku beli yang avocado oil. Okey, avocado oil ada dekat Shopee. Alright, avocado oil ni pun antara superfood. Okey, Tuhan memang buatkan avocado ni memang sangat dahsyat. Okey, impact dia sangat dahsyat, sangat baik. Okey, sebab aku kalau tak salah aku dia omega 369 kot tak silap. Yes. Omega 3, omega 6, omega 9 dia sangat tinggi dalam satu sesuap sudu tu kita makan tu sangat tinggi. Okey, sangat membantu. Yes, antara kombinasi ni bila aku makan dia sangat membantu cepat turun kolesterol. Maksud cepat turun kolesterol tu bukan hari ni kita makan lusa tu dia dah turun dia tak jadi macam tu. Okey, bayangkanlah macam satu lilin yang dicairkan masuk dalam darah kita, wax. Kolesterol ni macam wax, macam cairan lilin ni duduk dalam badan. Kita nak asingkan daripada darah kita tu bukan senang ya, tuan-puan dan puan-puan. Itulah akibat kita makan macam orang Negeri Sembilan kata, makan macam kobau. Makan tak ingat dunia. So inilah impact dia. So nasib baiklah macam aku ni, nasib baiklah sempat recover, sempat jumpa orang yang betul. Okey, alhamdulillah lah sangat-sangat. Okey, ni dah avocado oil. So ni yang kecil. Berapa ringgit hari tu ni RM30 kot, lebih kurang macam lah, RM30. Aku pun tak ingat. Okey, next adalah bawang putih. Okey, yes, bawang putih. Bunyi macam biasa-biasa, macam masakan biasa je hari-harian kita kan, bawang putih. So bawang putih ni pun antara superfood yang boleh menurunkan kolesterol kita. Okey, dan dia adalah anti keradangan. Okey, anti keradangan ni macam satu proses penyerapan kita punya lemak jahat ni dalam kita punya salur darah, atherosclerosis. Okey, korang boleh Google. Okey, sebab bila dia dah melekat kat salur darah ni, dia akan menyebabkan terjadinya plak. Okey, terjadinya plak. Bila plak tu dah penuh dalam salur darah tu,
tu yang jadi sempit tu. Okey, salur darah sempit. Okey, itu dia panggil keradangan tu. Okey. So, ini adalah suplementnya, adalah garlic oil. Okey. Sebab macam makanan harian kita tu, macam mak-mak kita masak, isteri kita masak tu, macam gunakan bawang putih kan. Bawang putih tu macam sekadar untuk perasa. Dia macam tak cukup dia punya apa orang kata amount dia tu kan. Dia kena makan macam sehari mungkin 3-4 buku tu kot baru datangkan hasil dia. Okey. Sebab macam bawang putih ni dia tak boleh kena panas. Bawang putih bila kita masakkan panas ni, khasiat dia macam hilang lah. Itu yang dibagi tahu oleh doktor dekat aku lah kan. Sebab aku pun bercakap berdasarkan kepada pengalaman sendiri, berdasarkan kepada doktor pakar yang aku dah jumpa, doktor-doktor farmasi. Lebih kurang macam lah, diorang tu semualah. Okay? Sebab dalam garlic oil ni, dalam garlic ni, dia ada satu macam apa, dia panggil Allium. Apa dia panggil tu? Allium sativum. Okay, benda ni yang menyebabkan membantu menurunkan kolesterol ni. Okey, dia akan turunkan kolesterol jahat ni dan anti keradangan ni. Okey. So korang bolehlah try antara 3 benda ni. Alhamdulillah. Okey, aku dah cuba 3 kombinasi ni. Yes, alhamdulillah dia mampu menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan HDL kita dan secara tak langsung turunkan aku punya darah tinggi. Okey. So sekarang kita cerita kalau darah tinggi itu disebabkan oleh kolesterol yang tinggi lah. Kalau darah tinggi kita tu dah menyebabkan terjadinya arteriosklerosis tu, macam penyumbatan tu memang dah ada. Okey, bayangkan memang dah ada dekat jantung, memang dah ada di kebanyakan badan lah. Kalau dah benda tu dah terjadi, nak reverse memang susah tuan-puan. Okey, kena ingat tu. Kalau dah terjadinya benda tu, nak reverse memang susah. Itu sebab bila orang dah kena sakit jantung, ikut mana pun dia susah nak jadi macam biasa dah. Okey, sebab bila dah kena sakit jantung ni, dia dah tersumbat, dia dah jadi blood clot dia. Bila dah terjadinya benda tu, susah dah nak recovery. Okey, nak recovery memang susah. Aku tahu sebab orang yang terdekat dengan aku memang dah kena. Okey, aku dah tahu, mula aku dah nampak proses ni tu macam mana, tu semua. Okey, dah kena memang susah. So insya-Allah selagi belum kena ni, kalau kata kita nak elakkan, kita cubalah betul-betul. Elakkanlah betul-betul. Okey. So lepas aku dah cerita pasal kombinasi ni tadi, sekarang kita nak tahu macam mana kalau nak tahu kolesterol tu tinggi dalam badan. Okey, macam mana kolesterol tinggi dalam badan? Sebab masa aku kena kolesterol tinggi tu salah satunya lah pitam. Kepala mudah pitam. Berdiri lama tak boleh. Cepat pitam, mesti mau duduk. Okey, lepas tu kadang-kadang dada mencucuk. Okey, so korang yang ada kolesterol tinggi tu ada rasa macam tu tak? So bolehlah share dekat bawah kalau korang ada penyakit macam tu, macam aku dulu. Kadang-kadang dia mencucuk. Okey, itu tanda-tandanya kolesterol tinggi. Okey. Lepas tu dia kebas. Okey, ujung jari ni kebas. Ujung jari ni kebas tuan-puan. Okey, dia macam on off lah, on off. Tapi dia boleh rasa lah macam apa hal lah tiba-tiba kebas ni. Selalu kalau kita tidur macam tidur bantal macam mana kita tidur kepala kita berbantalkan tangan kan, kita rasa kebas kan. Itu normal lah, tapi benda ni macam dia tiba-tiba datang betul waktu malam, tiba-tiba pagi. Dia macam tu antara signal dia lah. Okey, signal kolesterol tinggi. Okey. So kalau tuan-puan, kawan-kawan geng semua, kalau ada simptom-simptom macam tu, cepat-cepatlah pergi ke hospital. Okey, jumpa doktor cepat-cepat. Alright. Okey, senaman yang menurunkan kolesterol. Okey, sebab sedia maklum, senaman memang sangat bagus. Okey, tetapi menurut Dr. Safari Ellis, okey, siapa kenal doktor tu? Safari Ellis sangat popular. Okey, korang boleh pergi tengok dekat YouTube. Dia ni pakar jantung. Pakar jantung. Sedap tengok dia berceramah dekat YouTube. Nak jumpa direct tak dan jumpa lagi. Okey, so aku dengar dekat YouTube lah. Sangat best. Okey. Dia menceritakan senaman boleh menurunkan kolesterol, tapi dengan syarat senaman yang betul-betul kau-kau punya. Kardio yang kau-kau. Kalau nak berlari ke nak berjoging memang yang sangat macam apa orang kata yang gila babi punya. Setakat jogging-jogging biasa ni macam korang berjoging sambil berborak dengan kawan sebelah ni. Yang tu tak mau. Okey. Kena yang betul, yang berlelah-lelah punya, terjulur lidah. Yes, itu boleh.
dia akan menurunkan kolesterol. Sebab bila kita bersenam ni kan dia keluarkan kita punya garam. Okey, keluarkan garam. So menurut Dr. Safari Ellis ni, senaman kardio yang beria-ria lah, senang cerita yang okey. So aku akan selitkan video dia sekejap lagi, so korang boleh tengok kan. Okey, so itulah antara kombinasi yang aku boleh bagi tahu. Okey. Jadi tekanan yang nak menurunkan tekanan darah, kita kena buat tekanan sungguh-sungguh sampai kita berpeluh, sebab peluh tu mengeluarkan garam. Sampai berpeluh, sampai lencun baju. Ni boleh buat turun tekanan darah, boleh buat turun kolesterol, boleh buat turun gula. Tapi senaman nak bagi darah elok, jalan cantik, bagi sendi tak ketat, yang tu yang duk jalan dalam taman tu. Yang tu tak ada masalah lah. Maksudnya kalau nak bagi kolesterol kena, kalau ikut sains-sainsnya kita kena kira nadi. Kita ambil 220 tolak umur. 220 tolak umur. Katalah kita 50 tahun, dapat 170. 170 tu kira tahap maksima jantung kita boleh pi. Umur 50 tahun. Lebih daripada tu kita nanti nak jatuh lah. 170. Tak usah. Tak boleh dapat 170. 170 lidah datang ni. Enggak lah kalau dapat lah 170. Tak payah 170. Ambil 80% daripada tu. So 170, 80% mungkinlah dalam 150 lebih lah kot. Kita target 150. Buat senaman sampai kita dapat 150 lebih. Jenuh. 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 Mana mulai esok? Dia, makna dia sama dengan nak bagi dapat tu apa dah? Sampai buat senaman ni sampai sampai tak boleh cakap. Tu. Tu baru dia, paling bagus dia. Tapi jantung. Untuk dia untuk kurangkan tekanan darah, untuk jantung, untuk turunkan kolesterol. Tu jadi bukit cepat. Kena buat macam tu. Lama mana? Untuk macam Haji kata. Tempoh tu kalau dah seminggu kita kumpul dapat 40 minit buat macam tu. Allah, kita nak buat dapat 150 tu 5 minit, ingat. Pening kepala-kepala lah. Berpinau kepala-kepala. Pasal nadi laju kita penat. Beza antara kita menyangkui dengan kita senaman. Orang angkat, duk angkat padi. Ya. Dia punya lah duk angkat. Dia angkat, dia tak penat pun. Dia dah jadi, bukan senaman. Biasa dah. Biasa. Biasa dah dia. Betul, tambah elok je. Tambah elok. Satu lagi oat aku lupa cakap tadi. Oatmeal, okey. Oat tak kira oat segera ke apa. Oat ni macam dia sangat membantu. Dia okey, dia membantu daripada HDL tu lah. HDL, dia akan naikkan HDL. Oat ni. Oat ni pun bagus. Okay, pagi-pagi ambil oat. Okey, macam aku dulu lah. Sekarang pun macam tu. Sekarang aku ambil oat pagi-pagi, kadang malam tu pun bantulah dengan air susu Omega tu. Kan susu Omega Nestle tu kan pun membantu juga kan. So antara tu kombinasi lah. Okey. So itulah aku rasa antara benda yang aku nak share hari ni. So sebab orang kata takkan badan cantik kan, badan sado pun boleh kena kolesterol tinggi. So benda ni bukannya ada macam macam khas, orang khas yang boleh kena kan. Selagi kita makan, selagi kita hidup ni, kolesterol dengan penyakit darah tinggi ni akan datang kat sesiapa saja kan. Okey, betul tak? Sebab syarat nak kena tu semua bukan muda. Okey, sebab kawan aku umur 26 tahun dah kena sakit jantung. Dia dah kena mild heart attack. Okey, tengah-tengah main futsal tiba-tiba rebah, badan kurus dia, fit, okey, atlet, tapi dia ada genetik lah. Dia macam aku, dia ada genetik. Okey, mak ayah dia ada sakit jantung. So benda ni susah sikit nak elak lah. Okey. Okey, so aku rasa sampai di sini saja. Siapa yang belum subscribe, boleh like, share, komen. Ada apa-apa boleh tanya dekat bawah di ruangan komen. Sebenarnya ni channel aku buat ni sebenarnya channel fitness dan bina badan lah, sikit-sikit lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, tapi aku nak cerita juga sebab waktu aku bina badan dulu aku terkena kolesterol tinggi dan hampir kena darah tinggi lah. Okey, so aku harap apa yang aku share ni dapat membantu kawan-kawan yang kolesterol tinggi ke, darah tinggi ke. Tengoklah mak ayah kita dekat kampung tu macam mana. Semoga dengan info yang kita dapat ni kita akan manfaatkan bersama-sama. Alright, okey, so kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana support. Steady sama-sama naik.